Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi untuk halal dan sihat untuk siri yang seterusnya. Pada kali ini saya akan berubah konsep kepada herba dan juga rempah ratus pula. Sebelum ni kita bincang pasal sayur, sebelum tu kita bincang pasal buah-buahan. Sebab tu pada siri yang ke-11 baru ni saya kongsikan, sebab ada orang yang duk tanya berkenaan dengan kalau kata pokok sayur, pokok buah yang menggunakan baja najis, baja daripada tahi babi, baja daripada tahi kambing sebagainya, apakah hukumnya. Jadi saya telah jelaskan hukum-hukum tersebut. Maka boleh rujuk pada siri yang ke-11 dalam channel Ustaz Ambil Halal, boleh lihat. Termasuk jugalah siri-siri yang lain yang sebelum ni. Dan ramai juga yang tanyakan berkenaan dengan hukum-hukum tentang arak, tentang bahan-bahan tambah yang lain. InsyaAllah saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan pada siri-siri yang berikutnya berkenaan dengan bahan-bahan tambah, berkenaan dengan gelatin, berkenaan dengan suplemen, juga kosmetik, pharmaceutical, ubat-ubat sebagainya. Yang itu insya-Allah saya akan jelaskan pada siri-siri yang akan datang insya-Allah ya. Termasuk juga dalam bab sembelihan, isu-isu berkenaan dengan halal ini yang tiada kesudahannya. Baik. Berkenaan dengan herba ini, saya pilih herba yang pertama yang digarapkan dalam buku ini. Herba yang pertama adalah tentang bawang, tentang bawang. Bawang antara banyak digunakan. Setiap hari kita akan masak menggunakan bawang, dan bawang boleh menjadi menjana ekonomi kan. Harga bawang pun juga dikawal sebab keperluan bawang itu sendiri. Baik, jadi bawang memang mendapat permintaan yang amat tinggi, sama ada bawang putih, bawang merah, kan, bawang besar, bawang kecil, bawang kuning. Jadi banyaklah kalau kita nak ceritakan jenis-jenis bawang. Itu belum masuk kepada bab daun bawang lagi. Jadi secara umumnya bawang ni merupakan makanan yang mengandungi pelbagai khasiat seperti vitamin C, serat, asid folik dan juga lain-lain lah. Baik, dalam Al-Quran memang Allah sebutkan tentang bawang ni. Boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 61 lagi. Surah Al-Baqarah ayat 61 ni, yang mana Allah telah menyebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwal adna billazi huwa khair. Ayat ini banyak yang Allah ceritakan. Sebelum ni saya juga kongsikan ayat yang sama berkenaan dengan buah, dan juga berkenaan dengan sayur, berkenaan dengan kacang kuda, berkenaan dengan buah-buah tegak mentimun sebagainya juga dalam ayat yang sama, yang mana bahawa kaum Bani Israel minta kepada Nabi Musa AS supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta yang lain. Namun dalam hal ini Nabi Musa menghadap mereka, menyatakan bahawa apa yang mereka nakkan lagi, yang mana telah banyak khasiat-khasiat, telah banyak makanan-makanan yang Allah telah berikan, yang mereka nakkan juga yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuklah yang kata bawang ini benda-benda yang tidak diizinkan yang diberikan kepada Bani Israel. Bukan yang diberikan kepada yang diberikan kepada Bani Israel. Baik, kalau kita lihat bahawa bawang ini memang sudut hukumnya dia adalah makruh itu kerana bau. Orang yang makan bawang ini memang badan dia agak bau. Sebab itu belah Pakistan yang banyak menjual mengeluarkan bawang ni, memang kata lihat bahawa dia ada sikit mengeluarkan bau. Tapi kalau kata boleh menghilangkan bau itu, maka hukumnya sudah hilanglah kemakruhannya. Sebab itu sebenarnya memang asal hukum dia adalah makan bawang ni makruh sebab bau tu. Sebab itu dalam hal ini
Nabi menegah para sahabat daripada memakan bawang ni, sebagaimana hadis diriwayatkan daripada Jabir. Beliau berkata Rasulullah SAW telah menegah daripada memakan bawang besar dan daun bawang, maka kami berhajat kepadanya, lalu kami memakannya. Lalu baginda bersabda, sesiapa yang memakan daripada pokok yang busuk ini, maka janganlah dia mendekati atau mendatangi masjid, sehingga dia membersihkan kesan, maknanya sehingga dia membersihkan, menghilangkan bau ni, kerana sesungguhnya malaikat berasa terganggu dengan sesuatu yang menyebabkan manusia terganggu. Hadis Sahih Muslim. Boleh lihat hadis nombor 1280. So dalam hal ini disebutkan tentang bawang ni sesuatu yang ditegah, masuk tegah adalah makruh sehingga boleh menghilangkan bau ni. Walaupun kita lihat bahawa bawang ni juga benda yang makruh, tapi di sana adanya khasiat-khasiatnya kan. Namun para sahabat sangat menjaganya agar baunya tidak menyakiti orang di sekitarnya, sebagaimana hadis Ma'dan bin Abu Talhah bahawa Umar bin Khattab berkata, wahai manusia, sesungguhnya kami memakan dua jenis pokok ini, di mana aku berpendapat ialah pokok yang busuk, iaitu bawang, bawang merah dan juga bawang putih. Sesungguhnya aku telah melihat apabila Nabi Muhammad SAW mendapati baunya daripada seorang lelaki, baginda akan merintahkan agar dia dikeluarkan ke kawasan lapang, maka siapa yang memakannya, dia hendaklah menghilangkan kedua-dua baunya itu dengan cara memasaknya. So dalam hal ini nak makan bawang kena masak, kena masak lah kan, kena masak. Jangan makan begitu saja, dia akan menyebabkan badan itu bau. Makan mentah lah, makan mentah. Jadi kalau kita lihat di sini, bawang itu, bawang sama ada bawang putih atau juga bawang merah. Termasuk juga lah bawang putih ni banyak orang duk buat perubatan. Kalau kita lihat bawang putih ni mempunyai ciri-ciri antibakteria kan, antibara sebagainya. Ni usaha-usaha yang dibuat mencegah. Dan juga bawang putih mengandungi dua mineral pelindung, iaitu selenium dan juga germanium yang baik untuk kesihatan. Bawang putih juga dikatakan dapat mengurangkan tekanan darah. Kadang-kadang orang yang boleh menghilangkan bengkak sebagainya ambil bawang, sifat bawang itu sendiri. Dan juga bawang putih menipiskan platelet darah dengan menghalang pengumpulan darah, itu serangan jantung dapat dielakkan. Juga boleh menggunakan bawang putih. Sama juga seperti kalau kita lihat bahawa bawang merah pun juga begitu. Bawang merah juga boleh menghilangkan penyakit-penyakit sebagainya, sebagai usaha lah, sebagai usaha kita. Bawang merah juga disebutkan, ini disebutkan sebagai bawang merah, bawang merah. Bawang merah boleh menghilangkan sakit dada. Kupas kulit 3 ulas bawang merah kemudian makan mentah, boleh mengurangkan sakit dada. Ini lebih kepada nak merawat penyakit. Termasuk juga bawang merah disebutkan di sini, bawang merah boleh kepada orang yang dalam ini lebih kepada penyakit tenaga batin. Makan bawang merah mentah atau makan selepas direndam dalam air panas boleh menguatkan tenaga batin. Termasuk juga siapa yang kurang air mani dia, kupas bawang merah dan makan mentah atau makan selepas direndam dengan air panas, boleh memperbanyakkan air mani siapa yang kurang air mani. Termasuk juga disebutkan di sini kepada lelaki yang air mani cepat keluar, kupas kulit seulas bawang merah, basuh bersih, tumbuk lumat, masukkan dalam gelas berisi sebiji telur kuning ayam kampung, kacau hingga rata, lalu minum. Lakukan setiap pagi. Itu antara ikhtiar kan penyakit-penyakit batin yang dihadapi. Sebab dalam Malaysia antara
laki-laki Malaysia ni antara yang banyak penyakit-penyakit lemah dan batin. Maka dalam hal ini itulah manfaatnya. Jadi nak menghilangkan diri itu dengan cara memasaknya supaya hilang baunya, sebab bau itu ialah yang menyebabkan dirinya makruh. Apatah lagi kalau kita nak melakukan solat kita berjemaah dengan jemaah-jemaah lain yang boleh menyebabkan rasa kurang keselesaan kepada jemaah-jemaah yang lain, iaitu tentang bawang, sama ada bawang putih atau juga bawang merah. Mudahan adanya manfaat. Boleh lihat dalam channel Ustaz Ambil Halal, insya-Allah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.